السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi mengulas ayat keempat daripada surah Yusuf. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid keempat, muka surat 545. Sekali lagi saya bacakan untuk tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar. 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku mimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Perkataan abad dalam bahasa Arab, kalau kita pelajari di sini, kita lihat, ya abad. Tak ini merupakan satu kalimah yang khasah, satu huruf khas yang digunakan dalam konteks untuk menyebut ya abi. Tapi dia merujuk makna lebih mendalam lagi. Bahkan kalau kita kaji scripture dalam bahasa Arab, teks-teks yang ada, kita jarang berjumpa perkataan digunakan ya abi. Mereka akan menggunakan ya abati bagi menunjukkan satu penghormatan. Jadi perkataan abati ini menggambarkan mungkin kedekatannya, mungkin juga merujuk kepada kejauhan, ketinggian. Kerana kalau kita perhatikan dalam penggunaan orang Arab, mereka jarang-jarang menggunakan perkataan ya abi. Kebanyakannya menggunakan ya abati. Maka ada sebahagian mengatakan bahawa asalnya ya abati, maknanya di situ ada ya. Kemudian mereka pun membuang huruf ya itu kerana likathratil isti'mal. Buktinya kata Syekh Tahir Ibn Ashur dan tafsir Tahrir Tanwir bahawa setengah penyair silam zaman jahiliyah mengatakan ya abati la zilta fina fa innama lana amalun fil 'aishi ma dumta 'aisha. Jadi dalam penggunaan di sini abati nampaknya alif ba ta ya. Ya itu kemudian dihazafkan kerana kasratil isti'mal, maka tinggallah ya abati. Inilah penggunaan bahasa Arab kalau kita perhatikan tuan-tuan. Sebab bila kita belajar Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran, seperti yang ditulis oleh Syekh Hasan Haban Naka Al-Maidani dalam kitabnya Qawaidul Amthal fi Tadabbur Kitabillahi Azza wa Jal, kita mentadabbur antara kawaidnya, asas untuk mentadabbur Al-Quran ni, kita mesti memahami bahasa Arab itu dengan sebenar-benar. Kalau saya ceritakan dengan tuan-tuan, lafaz dalam bahasa Arab ini pula, dia mempunyai 3 kemungkinan. Lafaz itu seperti disebut oleh Syekh Hasan Habanaka Al-Maidani dalam buku beliau, iaitu yang pertama kalau kita lihat disebut haqiqah lughawiyah. Ini pengertian yang bersifat bahasa, iaitu satu makna lafaz yang sejak mula digunakan, maka kita dapat fahami makna dia tanpa perlu mencari indikator, karina atau hubungannya dengan yang lain. Contohnya lah perkataan kursi. Jadi maknanya kursi ni difahami dengan tempat duduk lah. Dalam kaitan bahasa ni pula, kadang-kadang ada satu yang bersifat haqiqah urfiyah. Ini lebih berkaitan dengan uruf. Uruf makna adat. Biasanya penggunaan itu berkaitan dengan satu kebiasaan. Jadi uruf ni satu benda bersifat kebiasaan. Itu makna khusus yang tidak sepenuhnya sama dengan makna bahasa yang tadi. Contohnya kalau kita sebut perkataan fiqih. Fiqih yang ghalibnya bila sebut perkataan fiqih ni, walaupun asas makna fiqih ni perkataan permulaannya disebut bahasa, maknanya ia bersifat kefahaman. Tapi bila digunakan dalam istilah kehidupan hari ini, bila sebut fiqih, orang faham dia satu berkaitan dengan hukum. Maka para ulama dipanggil sebagai fuqaha. Sebenarnya fuqaha itu maksudnya orang-orang berilmu. Asal jamak perkataan faqih. Faqih maknanya orang yang sangat memahami. Tapi hari ini bila guna perkataan fiqih ataupun faqih, ia sangat menjurus kepada satu yang berkaitan dengan hukum hakam dalam Islam. Begitu juga kalau sebut perkataan ulama. Ulama ni yang sebenarnya dalam bahasa asas dia, perkataan alim, jamak dia ulama, iaitu orang yang berpengetahuan. Tapi pada hari ini telah pun dipandang, dipersempitkan maknanya merujuk kepada orang pakar dalam bidang agama. Maka dipanggil dia tu ulama. Jadi makna yang baru ni lahir daripada uruf kerana penggunaan dalam pengertian tersebut. Yang ketiga tuan-tuan, kalau kita lihat disebut tadabbur ayat-ayat Quran, bahasa Quran yang saya kena tekankan pada tuan-tuan, mungkin di bahagian mukadimah dahulu ada saya terangkan dalam usul tafsir, iaitu bahasa ni ada kaitan dengan haqiqah syar'iyah, iaitu makna yang diguna pakai dalam bahasa syariat. Contohnya lah perkataan salah. Salah ni kalau kita terjemahkan maknanya doa. Tapi bila kita merujuk Al-Quran, dia adalah satu ibadah yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu maksudnya. Zakat.
Zakah ni maknanya satu penyucian, tapi bila Quran menggunakannya, ia telah terhad kepada maksud pengeluaran harta dengan tuntutan tertentu. Begitu juga perkataan contohnya sadak atau sidak, iaitu ia merujuk kepada mahar yang difahami. Demikian konteks hakikat syariah yang berkaitan dengan bahasa. Jadi kita boleh rumuskan bahawa selalu dari sudut syariat ini telah pun menjadikan makna yang bersifat hakikat lughawiyat itu telah menjurus kepada hakikat syariah. Demikian juga inilah dia yang perlu diterangkan kepada tuan-tuan bila kita melihat kepada bahasa Arab, bahasa Al-Quran ni, kelainan, keunikan yang ada padanya. Contohnya dalam penggunaan perkataan ya abati kat sini. Jadi ayat ini berkata, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada Ya'qub. Tetapi dalam konteks ini, ayat yang digunakan oleh Allah SWT merujuk kepada peristiwa itu untuk kita lihat. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي. Tengok kan? Indahnya laras bahasa kat sini. Bahawa ayat ini tidak mengatakan Yusuf berkata kepada Ya'qub. Tapi Allah menggunakan ayat ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku. Jadi besarnya pengaruh mimpi pada jiwa Nabi Yusuf, dan anehnya mimpi itu kalau kita nak gambarkan secara sedar atau tidak. Menyebutkan kat sini 2 kali disebut perkataan ra'aitu yang telah saya huraikan, yang menunjukkan bahawa perkara itu benar-benar berlaku. Saya melihat wahai ayah, saya melihat wahai ayah, melihat betul dalam mimpi jelas, seolah-olah macam objek-objek yang besar itu dengan bintang, matahari dan bulan itu masing-masing berdiri, kemudian setelah itu sama-sama sujud di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dilihatnya melalui mimpi, bukan satu benda yang diada-adakan. Cubalah kita bayangkan matahari, bulan, 11 bintang, semuanya sujud pada seorang manusia. Manusia itu pula budak lagi. Jadi inilah yang dapat difahami dengan penyataannya ra'aituhum li sajidin. Berbeza kalau dinyatakan ra'aituhum sajidin li, tapi ditekankan ra'aituhum li sajidin. Jadi bagi melukiskan benda-benda itu sujud kepadanya, benda-benda itu sujud untuknya. Jadi penekanan kepada perkataan li di situ adalah menampakkan itu satu anugerah daripada Allah yang dia minta si ayah ni untuk mentakwilkannya. Baik, muslim-muslimin rahmati dan dikasihi sekalian, Nabi Ya'qub merupakan seorang Nabi. Baginda memahami, merasakan bahawa ada satu anugerah luar biasa yang telah pun diperuntukkan untuk anaknya. Itulah dia pemahaman baginda terhadap mimpi si anak. Nabi Ya'qub menyedari bahawa saudara-saudara Yusuf yang tidak sekandung, yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan, latar belakang mereka ini daripada ibu-ibu yang berbeza. Memanglah si ayah ni sentiasa mencintai anak-anak, tapi ada alasan untuk dia mencintai yang paling kecil yang tidak beribu itu, yang ibunya telah wafat. Bukan kerana membezakan rupa parasnya. Perkara-perkara sedemikian bagi seorang Nabi, takkanlah Nabi yang mulia ni mencintai anak itu kerana rupa parasnya mengatasi abang-abang yang lain. Tidak. Nabi Ya'qub AS mencintai anak tersebut kerana kedudukannya, keadaannya, ibunya telah wafat, dia masih kecil. Lumrah yang kita lihat kata-kata hukama, siapa anak yang paling kau cintai? Jawapan mereka adalah yang paling kecil. Kemudian siapa? Yang kedua, seorang yang pergi musafir sehingga dia pulang, tentu rindu kepadanya mengatasi pada yang ada di depan mata. Kemudian siapa yang paling kau cintai? Jawapannya tentulah kepada yang sakit dan yang lain sihat. Itu lumrah, memang Allah jadikan tabiat dalam manusia perasaan seperti itu. Jadi kata Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, dan imam yang mulia ini mentafsirkan ayat-ayat itu begitu indah dan kesusunannya. Beliau menceritakan bagaimana bahawa dalam Old Testament, dalam kitab Taurat, menunjukkan bahawa Nabi Yusuf ini telah pun menceritakan perkara tersebut kepada abang-abangnya walaupun itu dilarang. Tapi ini memanglah tidak munasabah. Seorang anak yang taat, yang bakal menjadi Nabi, yang tentunya terpilih dengan akhlaknya yang mulia, tentulah mentaati ayahnya. Cuma kebencian atau rasa hasad itu memang tidak dapat dikawal pada si abang. Kalaulah cerita tersebut disampaikan atau diceritakan oleh si Yusuf kepada abang-abangnya, tentulah menambah lagi keadaan kebencian ataupun menyuburkan lagi rasa cemburu mereka kepada Yusuf. Jadi si ayah mintanya supaya merahsiakan mimpi itu. Larangan ni menjadi penting kerana mimpi itu jangan disampaikan kecuali kepada yang mengerti, yang memahami. Jadi dengan penuh rasa rahmat, kasih sayang, si ayah berkata, wahai anakku. Lihat dalam penggunaan Quran seterusnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila Allah menggunakan ayat ini, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Lihat pada muka surat 546 tafsir Ibn Katsir. Terjemahannya, ayah berkata, wahai anakku. Ini perkataan yang digunakan, ya bunayya, wahai anakku yang sangat ku kasihi. Jangan dikau menceritakan mimpi ini kepada saudaramu.
Nanti mereka akan buat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Allah mengingatkan, memberitahu kepada kita, mengkhabarkan apa yang dikatakan oleh Yaqub AS kepada puteranya Yusuf. Ketika dia menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi, yang tafsirnya tentang tunduknya, ini namanya takwil, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Takwil yang telah kita pelajari sebelum ni beza daripada tafsir. Jadi takwil kepada mimpi itu langsung boleh diperhatikan. Itu 11 merujuk kepada adik-beradiknya sebelah orang. Kemudian yang besar itu matahari, sama ada ia merujuk kepada ayah atau merujuk kepada ibu. Ada persisian para ulama seperti yang disebut oleh para ulama mufassirin dalam tafsir Qurtubi. Sebagai contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan matahari itu adalah bapa, bulan itu adalah ibu, atau sebaliknya, itu boleh kita takwilkan, boleh kita memberi pandangan berbeza-beza. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka akan diperintah oleh Allah untuk mengagungkan Yusuf, menghormati, memuliakannya. Tinggal lagi waktu belum sesuai untuk diperkatakan demikian. Kerana seseorang itu mungkin tidak ready, tidak bersedia untuk mengalami keadaan tersebut. Tambahan pula si ayah pada pandangan mereka sangat melebihkan si kecil ini, Yusuf AS ini. Para ulama tafsir, contohnya Imam dalam tafsir raja lain, Imam Suyuti Al-Mahalli juga Suyuti, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan umur Yusuf pada masa itu 12 tahun. Setengah mengatakan 17 tahun. Pertemuan dengan si ayah, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Pertemuan, pembuktian kepada mimpi itu berlaku mengambil masa yang begitu lama. Berbeza daripada mimpi-mimpi ataupun satu perkara yang buruk, ia berlaku dengan cepat. Berbanding dengan perkara yang baik, Allah menjadikan tempoh pelaksanaannya itu panjang. Supaya dalam tempoh itu memperlengkapkan, mempersiapkan seseorang itu untuk menerima anugerah daripada Allah itu. Ujian yang dialami oleh Yusuf AS zahirnya nampak begitu payah, sulit. Tapi hakikatnya menjadikan baginda AS begitu bersedia untuk memikul tanggungjawab yang besar itu. Jadi Nabi Yaqub bimbang jika mimpi itu disampaikan kepada sesiapa sahaja yang tidak bersedia, tentulah akan menyebabkan bertambah kedengkian kepada Yusuf AS. Tentulah akan dibunuhnya Yusuf atau dilakukan sesuatu yang tidak elok padanya. Dengan sebab itu Nabi Yaqub menekankan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah kau ceritakan, wahai anakku, kepada siapa pun di kalangan saudara-saudaramu. Nanti mereka akan buat tipu daya kepadamu. Maksudnya dia akan menyebabkan kamu ditimpa satu musibah. Kan itu dinyatakan dalam satu hadis Nabi SAW. Hadis dari Abu Dawud, Ibn Majah dan juga Ahmad daripada Abu Qatadah. Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddith bihi wa idza ra'a ma yakrahu falyatahawwal ila janbihi al-akhar walyatful an yasari. Salasan wala yasta'iz billah min syarriha wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadhurra. Ini telah kita bincangkan hadis bahawa Nabi menyuruh kita kalau melihat satu benda yang baik, ceritalah kepada orang yang hampir dengan kita supaya memberi kepada mereka ni rasa gembira. Ayah yang rajin tahajud mendapat anugerah daripada Allah, hidayah, petunjuk, menerusi mimpi. Maka diceritakan kepada isterinya, kepada anak-anaknya, maka anak pun akan termotivasi untuk melakukan perkara yang sama. Bukan begitu. Tapi perkara-perkara yang menyedihkan jangan cerita. Berpalinglah ke arah kiri dan buatlah isyarat ludah seperti yang telah kita pelajari itu. Maka kemudian bangunlah bersembahyang dan berdoalah kepada Allah, bersifat dan mintalah ta'awudz dengannya daripada segala keburukan perkara-perkara yang tak diingini. Baik, muslim-muslimin yang dirahmati dan dikasihi, nanti kita akan lihat bagaimana perasaan cemburu ini menghambat abang-abangnya untuk melakukan satu perkara yang sangat tidak masuk akal dan tidak terfikir, melainkan oleh mereka yang tidak ada iman melakukannya. Sebab itu kalangan para ulama mereka menolak, mengatakan bahawa abang-abang Nabi Yusuf ini adalah Nabi-Nabi. Mereka mengatakan bahawa ini berpandu kepada firman Allah Ta'ala, asbatan umama. Penggunaan keturunan Nabi Yaqub digunakan oleh Allah dengan asbat. Berbeza daripada orang Arab dipanggil sebagai qabail. Dan selain daripada Arab dipanggil aqwam. Ini adalah penjelasan di sebahagian para ulama. Contohnya tafsir lain nanti kita akan lihat mengapakah abang-abang Nabi Yusuf bukannya Nabi. InsyaAllah dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.